Cobaan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara bahagia Al-Fadhil Ustaz Saifullah Al-Fadhil Ustaz Helmi bin Haji Nahrawi daripada Pejabat Agama Islam Seri Aman, Al-Fadhil Ustaz Saifullah Penerima Pegawai Pendidikan Daerah Seri Aman, Tuan Azmi Mursyidi Wakil Pegawai Daerah Bahagian Seri Aman, dan seterusnya orang-orang kuat lah, datang kuasa penganjur, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini dapat kita bersama-sama walaupun hujan lebat, tapi kita dapat bersama-sama. Dan malam ni saya tengok sangat lainlah suasananya kerana jarang perempuan duduk di depan. Orang perempuan rezeki dia duduk depan kan. Dan sebab semayangnya, baru saya tanya macam mana perempuan duduk depan. Rupanya tadi waktu semayang menghadap sana, bila ceramah menghadap sini. Kalau beritahu awal tadi, saya tak nak ceramah kat luar ni, saya nak ceramah kat dalam. Jadi apa-apa pun alhamdulillah, hari ini tajuk yang telah diamanahkan adalah Rasulullah SAW teladan keluarga bahagia, ya. Kalau kita tengok hari ini, yalah, kalau kita menelusuri sirah Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan keluarga, baginda adalah insan yang paling menyantuni ahli keluarganya, ya. Rasulullah SAW bergurau senda, berlemah lembut dan bertolak ansur dengan ahli keluarganya. Tiga yang awal saya sebut ni sebagai mukadimah pun belum tentu ada kat kita. Berlemah lembut, bergurau senda, bertolak ansur, kan? Rasulullah SAW menunjukkan kebijaksanaan dan sifat yang baik kepada ahli keluarganya dengan keindahan akhlak serta kelembutan budi dalam pergaulan. Dan sifat-sifat ini telah menimbulkan perasaan cinta sahabat dan ahli keluarga kepada baginda. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sendiri menyifatkan akhlak Rasulullah SAW sebagai akhlak Al-Quran, seperti mana yang disebutkan Sa'ad bin Hisham radhiyallahu anhu bertanya, yang bermaksud, wahai Ummul Mukminin, beritahukanlah kepada aku, kau bagi tahu kepada aku tentang akhlak Rasulullah SAW. Maka Aisyah menjawab, bukankah engkau telah membaca Al-Quran? Maka Sa'ad menjawab, benar. Maka Aisyah berkata, akhlak Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Jadi mengamalkan segala tuntutan, arahan, saranan, tegahan, suruhan Allah dalam Al-Quran, maka itulah caranya untuk kita meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham ke tak faham? Faham tak? Faham tak? Kalau faham, sekianlah ceramah hari ini. Bukan susah sangat nak ceramah. Dia yang penting kefahaman, kan? Jadi tak dapatlah kan, jauh-jauh datang kan, takkan sekejap kan. Kopi O pun tak sempat hirup lagi, nantilah kejap lagi, kan? Dalam segenap aspek kalau kita tengok, Rasulullah SAW mengalih keluarga ni merupakan asas. Sebab itulah kalau kita tengok, pernah ahli falsafah di luar negara kata, dia kata, waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi apabila aku dewasa,
Aku tengok dunia ni besar sangat, susah nak ubah. Tak apalah, biar aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku dah tua, dunia tu pun besar juga, rupanya susah nak ubah. Akhirnya aku ambil keputusan, biarlah aku ubah keluarga aku. Dalam nak mengubah keluarga dia, akhirnya ketika dia berada di kamar kematian, dah nazak, dah nak mati sangat dah, barulah dia perasan tak ada seorang pun ahli keluarganya yang boleh dia ubah. Dan ketika itulah dia sedar buat pertama kalinya, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan mengubah diri sendiri, mungkin aku boleh jadi pengaruh yang baik, contoh yang baik kepada kepada ahli keluarga aku. Ahli keluarga yang baik boleh mempengaruhi masyarakat jadi baik. Masyarakat yang baik boleh mempengaruhi negeri jadi baik, mempengaruhi negara jadi baik, dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Maknanya apa pun bermula dengan diri sendiri. Itu sebab malam ni kita datang dengar saranan tu, betapa baiknya seorang manusia yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok kat tu, dekat jalan tu, bagus betul budak tu. Dia nampak orang tua tu terkedek-kedek, tergege kan. Dia nampak ada budak tolong makcik ni melintah jalan. Baik betul budak tu. Jangan risau, Nabi lagi baik. Kita nampak orang tu sedekah. Ui, bagus betul, dia bagi 100 ribu, dia bagi 200 ribu untuk pembinaan masjid tu. Ui, hebat betul. Tak, jangan risau, Nabi lagi hebat pada tu. Orang tu bagi 200 ribu, dia bagi 500 ribu, tak ada sampai licin duit dia dalam bank, tak. Tapi Nabi bagi apa Nabi ada. Tak ada siapa boleh lawan perkara tu. Dan kalau kita sebut Nabi miskin, tak. Kalau Nabi miskin, macam mana hari-hari Nabi tolong orang? Macam mana cakap? Memang Nabi memilih hidup sederhana. Kalau Nabi nak kaya, bila-bila Nabi boleh. Tapi Nabi memilih hidup sederhana. Sebab dunia ni sementara sifatnya. Kan? Kalau kita tengok orang tu baik betul dengan orang tua, baik betul, suapkan makan, Nabi lagi baik. Sebab Nabi baik dengan orang tua, bukan mak dia pun dia suapkan dengan penuh kesopanan dan penuh hati budi, lembut hati. Kita tahu bercakap lembut, bagus betul, suka betul dengar budi bahasa dia. Oh ya Allah Akbar. Jangan risau, Nabi lebih lemah lembut lagi dalam pergaulan. Dia memang jaga kawan dia baik betul. Nabi lebih baik dengan sahabat-sahabat. Dia baik betul dengan isteri dia. Nabi baik dengan isteri. Perempuan marah tak habis. Kan? Benda baik. Betul tak? Tak, orang lelaki tanya perempuan. Benda baik, betul tak? Jadi Rasulullah SAW ni, jangan risau, akhlak dia tetap yang terbaik. Rasulullah sendiri tidak pernah mengasari ahli keluarganya, kan? Rasulullah juga menegah memukul isteri, tak pernah. Sebaliknya Nabi menegur, bertutur dengan perkataan-perkataan yang baik. Dalam sebuah hadis daripada Muawiyah Al-Qusyari, katanya, maksudnya aku menemui Rasulullah SAW dan bertanya, apakah pandanganmu tentang isteri-isteri kami? Maka Rasulullah SAW menjawab, berilah mereka makan sama seperti apa yang kamu makan. Berilah mereka pakaian sama seperti apa yang kamu pakai, dan janganlah pukul serta hina mereka. Hadis riwayat Abu Daud. Maksudnya bukanlah pakaian macam mereka pakai itu dia pakaian lelaki, pakaian perempuan, tak. Maksudnya standard pakaian dia tu ikut kemampuan kita. Kadang-kadang ada orang berhabis untuk diri sendiri tapi tak untuk isteri dan anak-anak dia, kan? Dia wah mewah, baju, t-shirt, jenama power. Anak-anaknya punya jenama Sri Aman, contohlah. Jenama tempatan sini je lah, dia takkan beli yang mahal tu, tak. Contohlah, kan? Jadi berilah mereka makan seperti mana apa kamu makan, beri mereka pakai apa sama seperti mana yang kamu pakai. Dan Rasulullah SAW sangat menyantuni isi baginda, seperti diceritakan oleh Anas bin Malik. Bagaimanakah baginda beliau pernah melihat Rasulullah SAW menyediakan tempat duduk lapik tunggangan buat Safiyah supaya dapat duduk dalam keadaan yang selesa. Tentu
Isteri itu pastikan yang selesa. Tu je. Kau takut sangat bini kau bergabih dengan bini kau. Apa pasal? Ada orang cakap. Tak. Sebab Nabi macam tu. Nabi buat baik dengan isteri dia. Kalau yang mampu bagi duit, bagilah duit. Tak mampu bagi duit, jangan bagi duit. Bagilah benda lain. Kan? Bagilah kasih sayang. Salahnya ada orang perempuan yang marah. Kasih sayang tak dapat membayar segala-galanya bang. Ayat dia. Kan? Apalah gunanya? Apa drama yang tu? Alah yang Alif apa tu berlakon? Alif Aziz saya berlakon ni. Yang dengan bini dia tu, yang duduk rumah orang miskin, marah betul dengan suami dia. Cerita apa tu? Le bapa tak pernah tengok pula, menyampah aku kan. Saya pun tak tengok. Ada orang share dalam TikTok dia punya sedutannya. Tu saya tak tahu tajuk dia apa, lupa dah. Meluntuk Firdaus saya tahu. Saya tahu tajuk lah. Iya. Jadi kadang dia tak sanggup. Kadang-kadang dia tak sanggup bersusah dengan suaminya. Kadang dengan dia sabar, dia taat. Suami pula tak sampai hati. Suami tengok, tak apalah, saya doakan abang, insya-Allah murah rezeki besok. Mudah-mudahan ada rezeki kita. Kita bercuti, kita pergi Negeri Sembilan. Boleh jumpa Samsul Debat. Dia kata, contoh ha. Dia pergi Negeri Sembilan, Samsul Debat datang Sarawak. Kan macam mana nak jumpa? Jadi Rasulullah SAW juga bermain-main dan bergurau senda dengan isteri-isteri dan cucu-cucu baginda. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku keluar bersama Nabi SAW dan sebahagian musafirnya. Ketika itu aku seorang gadis yang tidak gemuk. Baginda berkata kepada sahabat-sahabat lain, pergi dahulu. Lalu sahabat pun bergerak dahulu. Kemudian baginda berkata kepadaku, mari sini, ngajak untuk berlumba. Nabi dengan Aisyah ni berlumba lagi. Ada masa Nabi bagi isteri dia menang, ada masa Nabi menang. Nabi macam tu. Tu sebabnya lelaki dalam rumah tangga jangan sibuk nak menang aja. Bagi orang perempuan menang sekali, sebab dalam kebanyakan masa kita menang. Faham? Jadi mana kata berlemah lembut aja dengan orang perempuan. Kalau ikut ulama dulu-dulu, hukama dulu-dulu, dia menggambarkan lelaki ni ibarat tulang yang lurus, orang perempuan ibarat tulang yang bengkok. Sampai bila pun lelaki takkan mampu meluruskan kebengkokan perempuan itu. Lelaki lah yang kena sabar dan membengkokkan dirinya untuk perempuan itu. Faham? Hari ni kita pakai baju sama. Yalah, lelaki pun yalah. Sama pun sama lah. Hari tu semua pakai pink. Tak pasal-pasal imam punya jubah pink. Sebab mengikut kata orang rumah dia. Orang lelaki ni bukannya takut bini, tapi bininya itu menakutkan. Kadang-kadang. Itu kadang. Istilahnya. Tapi jangan gana-gana sangat. Orang perempuan kena sabar. Orang lelaki sekarang makin kurang. Dahlah lelaki makin kurang. Yang kurang tu pula sibuk nak jadi perempuan. Lagi kurang. Jadi tolong hargai. Jangan sampai kasih beralih arah. Itu kena faham. Jadi kita ni nak membentuk keluarga bahagia, kena ikut Nabi. Nabi ni baik tak? Baik sangat. Sangat baik. Sampai satu dunia mengiktiraf Nabi ni baik. Tak ada lagi baik daripada Nabi. Michael Hart kata apa? Ahli falsafah barat. Mahatma Gandhi kata kalau Muhammad ni masih hidup, tentu dunia takkan huru-hara macam hari ni. Dia kata. Pada ketika Mahatma Gandhi masih hidup. Wah, dia bukan Islam. Ada yang buat ranking pemimpin paling berpengaruh dalam dunia. Dia susun nombor 1 sampai nombor 20. Dia susun. Nabi kita nombor 1. Masalahnya nombor 2 sampai nombor 20 tu, nombor 20 tu ada masalah. Dengan George Bush pun letak situ. Hitler pun dia susun situ. Jadi kita tak boleh terima senarai itu sebab nombor 2 sampai nombor 20 tu kebanyakannya tak layak nak susun dengan Nabi. Kalau kita terima, mana kedudukan Nabi-Nabi lain?
Mana kedudukan Nabi Sulaiman yang menguasai langit, bumi, jin semua? Bagaimana kedudukan sahabat-sahabat Nabi? Itu sebab bahaya propaganda orang luar ni macam tu. Nabi the special one, the one and only. Itu Nabi kita. Kalau dari segi kita cerita akhlak Nabi ni memang tak terkawal, tak terlawan lah kat orang lain. Tapi bukan untuk dilawan, sebab untuk diikuti. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sesungguhnya pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik, dan siapa nakkan rahmat Allah dan nakkan hari akhirat, wa zakarullaha katsira, maka ingatlah Allah sebanyak-banyaknya. Dan kalau nak ingat Allah sebanyak-banyaknya, ikut Nabi. Akhirat besok kita akan dibangkitkan di akhirat besok dalam keadaan telanjang bulat. Telanjang. Mengikut amalan masing-masing. Dan pada ketika itu telanjang tanpa sibuk nak tengok orang lain punya. Tak ada nak sibuk tengok orang lain punya lah. Semua nak lepaskan nyawa sendiri je. Masa tu telanjang tu ada yang berjalan merangkak, ada yang berjalan kaki, ada yang melutut. Yang paling hina ada yang berjalan dengan muka. Muka kat bawah, kaki ke atas. Ada. Masa tu matahari sejengkal. Pada ketika itu ada disebabkan oleh matahari sejengkal, peluh ni membanjiri ni. Ada yang tenggelam sampai buku lali, ada sampai lutut, ada sampai pinggang, ada sampai telinga, ada yang lemas terus ikut amalan masing-masing. Pada ketika itu tak ada sibuk dan nampak orang, hui, Samsul debat. Tak ada. Masa tu nampak suami lagi, nampak Samsul debat lagi, Samsul debat nampak orang Seri Aman pun lagi. Semua lagi. Nampak Ustaz Helmi lagi, Ustaz Helmi nampak saya pun lagi. Semua lagi. Sebab takut kena tuntut. Takut kena tuntut di padang mahsyar, di akhirat besok kena tuntut. Bila umum mahkamah mahsyar dibuka, semua menuntut dah tu. Beratur panjang semua nak menuntut hak masing. Dan dalam pada kita tengah lari-lari tu, semua minta perlindungan. Nampak Nabi Adam, kita kenal tu Nabi Adam, kita minta tolong, wahai Nabi Adam bantu aku. Nabi Adam jawab apa? Nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Jumpa dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun kata nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Kau settle lah sendiri. Jumpa dengan Nabi Musa kata aku tak boleh tolong kau, nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Yang boleh tolong kau ni Muhammad yang boleh tolong kau ni, dia kata. Sebab dia cam umat Nabi Muhammad. Masalahnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, jarak masa nak jumpa antara satu Nabi dengan Nabi yang lain adalah 1000 tahun perjalanan akhirat. Bila kita nampak Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah, kita akan minta tolongan Nabi. Automatik kita minta tolongan Nabi. Bantu aku ya Rasulullah. Bertuahlah kita kalau Nabi boleh panggil kita ummati, umatku kembali. Jadi kalau nak bagi Nabi kenal, kena hafal password. Ada 2 password nak bagi Nabi kenal kita. Yang pertama, password yang pertama adalah Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Sebut nama Nabi selalu dengan cara selawat. Dan Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumal qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Sebut, Nabi kata, faman ahabba syai'an aksara bizikri, barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Tu sebabnya penyanyi tu dia sebut nama tu. Isabella adalah, mbak sayang dia Isabella. Fiona Suzana apa lagi? Zai Zalika Amalina. Suka budak India ke budak Melayu tu. Apa lagi? Ada yang dah meninggal lama dah, tiba-tiba ada Tiara, ada tiba-tiba boleh kan? Macam-macam nama ada. Apa lagi? Siti Haida.
Apa lagi? Mira Edora. Helmi tak ada. Nama Helmi tak ada, Samsul Debat tak ada. Tak ada. Yang ada lelaki Nabi kita. Selawatlah pada Nabi banyak-banyak. Dan Nabi sebut Al-Bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Orang Siaman pandai bahasa Arab. Tanya bakhil tahu dia. Kedekut. Belajar dekat mana? Belajar dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi. Tak pun dia belajar dengan saudagar unta leher panjang usil lempoyang. Kan? Betul lah tu. Nabi sebut al-bakhilu allazi zukirtu indahu falam yusalli alaihi. Orang paling kedekut adalah bila dia sebut nama aku dia tak selawat. Kenapa Nabi sebut macam tu Kenapa agaknya Nabi sebut nama Nabi kita tak selawat jadi kedekut? Apa sebab? Why? Tingkai. Kenapa? Kenapa? Apa tu? Cara. Kenapa? Apa tu? Kena, iyalah. Jawablah kau tanya balik buat apa? Kena. Kau kena aku balik buat apa? Tak, kenapa? Kenapa? Kena. Pasal digambarkan. Kalau kita ada masa buka kitab Muka Syafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, penenang jiwa, dia buah tajuk Mahabbah Cinta kepada Rasul. Digambarkan malaikat tu kepalanya sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh, sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Dan bulu-bulu pada sayap-sayap ni tadi, jumlah bulunya menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Saya nak tanya, besar ke tak besar? Sebenarnya itu adalah antara saiz yang kecil. Ada banyak lagi malaikat lebih besar. Tu belum cerita, itu baru malaikat Jibril punya saiz. Belum lagi malaikat-malaikat lain. Jadi setiap kali digambarkan, setiap kali umat Muhammad SAW berselawat sekali pada Nabi. Contohnya kita jawab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ala sayyidina Muhammad. Contoh, bila kita selawat aja, Allah akan memerintahkan malaikat dengan saiz yang tu tadi menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah tu. Kemudian bila dia keluar balik, dia kibaskan sayap dia. Bila kibas, setiap bulu-bulu yang banyak menyamai jumlah makhluk tadi akan tertitis satu titisan pada setiap bulu yang banyak tadi. Itulah jumlahnya malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan untuk orang yang berselawat ke atas Nabi dengan tahap baru sekali selawat. Maka betul tak kedekut? Betul tak kedekut tu? Betul tak? Bapa kedekutnya orang Negeri Sembilan cakap. Ataupun kedemut, kedekut campur kemut, kedemut, kedekut tak hidung masin, semua ada. Jadi itu sebab kalau dengar nama Nabi ni kita sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hanya untuk Nabi sahaja. Kalau nama suami ya Muhammad, tengah duduk kat ruang tamu daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi saja. Jangan pukul rata pula, kan? Tu password yang pertama. Password yang kedua, adalah buat apa yang Nabi buat, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Itu sebabnya kita jangan tunggu
bulan Maulidur Rasul aja kan. Selawat ni, selawat, nak amalkan sunnah Nabi ni. Kita malam ni ceramah nak refresh saja, bukan kita tak tahu, kita tahu dah. Semua penceramah cerita benda yang sama, tapi nak mengingatkan kita, ya. Jadi bila selawat tak kisahlah sallallahu ala Muhammad ataupun sallallahu ala Muhammad, tak kisahlah, ataupun alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram amanal hadil ladzi. Dah dengar tak lagu tu? Selawat tu dia ada lirik dia. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang ngawe langit bumi ni. Faham tak? Saya pun tak faham. Yang itu selawat syair Jawa, boleh tengok dalam YouTube. Memang sedap. Ada maksud-maksud dia. Alfa sallu ala nabi, 1000 selawat ke atas Nabi. Khatamur rusulil kiram, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir yang mulia. Ada nanti kalau tengok YouTube dia ada bagi makna dia sekali. Buat apa yang Nabi buat, tinggalkan apa yang Nabi tak buat. Kalau Nabi suruh tinggal, jangan kita buat. Bila kata buat tu macam-macam lah yang kita buat, iaitu kita ikut apa sunnah-sunnah Nabi. Sebab apa kita buat ikut apa sunnah Nabi? Sebab Nabi ada sebut. Nabi kata, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Jadi tak boleh. Bayangkan Nabi bagi standard yang rendahnya, nak senangkan umat dia. Siapa hidupkan satu sunnah aku, dia sayangkan aku. Nabi sebut satu, bukan 1000, bukan 10, bukan 5 pun. Nabi sebut satu. Maknanya Nabi bagi hint dekat kita, kalau tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Kan? Contohnya lah yang paling senang apa? Makan. Macam mana Nabi makan? Nabi makan, kalau kita makan, kita ikut Nabi. Nabi makan buah tamar, maka kita cari juga buah tamar makan. Minum, Nabi minum air masak, kita pun minum air masak. Nabi minum perlahan-lahan, seteguk, 2 teguk, 3 teguk paling kurang. 3 teguk tertib. Walaupun air itu macam bukannya air panas, tapi Nabi buat macam tu, tertib Nabi minum. Begitu juga Nabi tak makan dan tak minum. Maksudnya apa? Nabi puasa, maka kita pun puasa. Berpuasa. Tu yang dibincangkan dari tadi tu, yang heboh mana tadi tu. Aku jadi hilang ke pahal yang kau bincang ni. Aku dengar dia bincang ni apa pahal tadi. Rupanya kipas punya hal. Ingat bawa sana lah kipas nak bawa kan. Tapi terima kasih banyak susah tak menyala pula dah. Okey. Kan, jadi makna kata kita tengok ni Nabi bagi yang mudah-mudah. Kita puasalah, puasa Isnin Khamis. Kan? Nabi puasa sunat Isnin Khamis antaranya. Dan Nabi kalau kata kita tak mampu nak buat 2 hari tu, buatlah hari Isnin aja, 1 hari. Sebab Nabi paling suka puasa hari Isnin sebab apa? Aku rasa macam persembahan pantomin. Okey.
Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Jadi aku dah nak cerita pasal kipas pula dah. Puasa kalau tak boleh buat Isnin Khamis, kita buat Isnin. Kenapa Nabi paling suka puasa Isnin? Jangan risau, penceramah kalau tanya sudah ada dijawab balik semula kan. Sebab hari Isnin merupakan hari kelahiran Nabi. Sebab Nabi puasa. Jadi terima kasih. Kan, jadi mana kita puasa. Apa lagi? Nabi ni juga antara benda-benda lain yang Nabi buat yang simple. Nabi pakai wangi-wangian. Kita pakai wangi-wangian. Dan kalau kita beli minyak wangi, minta maaf saya tak bawa minyak wangi saya. SD perfume saya tak bawa sebab tengah dalam proses penyediaan. Ramai sangat yang nak. Tengah kerja order. Samsul Debat perfume. Dia punya bau. Dia ada tagline tu, tak mandi pun wangi. Ada punya. Tu yang tak nak bawa tu, kawan ramai lah tak mandi kan. Tak adalah. Dan mana kita buat mana yang kita boleh buat. Tapi kalau nak ikut sunnah Nabi, kita beli minyak wangi, niat kerana Nabi pakai minyak wangi, wangi-wangian, kita pun dapat pahala satu, pahala sunnah. Nak dapat satu lagi pahala, kita bagi kawan kita bau. Cukup bau, okey tak bau ni? Ke sangatlah, tak okey. Yang ni tak sedap lah. Yang ni okey. Yang tu okey. Kawan tu confirm yang paling okey, kita beli yang terbaik sebab Nabi pun pilih wangian yang terbaik. Macam tu. Apa lagi? Nabi bagi salam, kita pun bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini naik motor, tin. Kita tak bagi salam pun. Salahnya tin, assalamualaikum. Macam tu, tersangkut dekat pagar tu. Bagi salam. Bagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kau budak-budak tak nampak orang tua ni, bagi salam lah lain kali. Orang tua ni pula dah nampak budak tu dulu, orang tua pun boleh bagi salam. Apa masalahnya? Apa hukum bagi salam? Sunat. Jawab salam wajib. Tapi ada beberapa keadaan tak wajib jawab salam. Pertama, bagi salam geng-geng tepi jalan ni yang tak ikhlas ni. Assalamualaikum, tak jawab dosa, tak payah. Tu tak payah jawab. Piwit, tak payah. Yang kedua, bagi salam di tanah perkuburan yang mana kita sendiri tak nak mendengar jawapannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Lama tak bak dia. Yang ketiga, bagi salam dekat dalam tandas awam. Dekat tandas awam tu ada banyak toilet. Punya gembira dalam masuk toilet. Assalamualaikum semua. Meneran bunyi ni. Salam. Satu lagi yang tak perlu dijawab. Salam imam di penghujung solat tak perlu jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pula nampak imam salam. Jangan jawab ya. Begitu juga Nabi ni senyum. Nabi kaya dengan senyuman. Kita pun senyum. Orang perempuan lebih lagi kalau dengan suami. Orang perempuan, seorang isteri kalau memandang wajah suami dengan wajah yang menggembirakan, dapat pahala yang sangat besar. Iya. Bang, kalau suami tengok, kau tengok aku, tengok abang lah, siapa lagi? Anak-anak semua mesti ni. Salam mak kau, dah tak lama kan. Suruh senyum, bukan menyeringai.
Bukannya senyum macam buang tu. Tak. Kau buang tabiat ke apa? Bukan buang tabiat. Tapi buang tabiat lama, nak ganti tabiat baru yang lebih baik. Tu jawapan dia. Kita gemar je buang tabiat. Tak, senyum. Assalamualaikum. Bang, ini balik salamat. Pahal. Ui. Orang perempuan hari ni parah betul. Suami pergi masjid, pergi mengaji, imam ajak mengaji dengan imam. Mengaji, seronok tak ngaji? Seronok, mam. Mari ni kita baca lagi. Allah Akbar, dah isyak lah. Kita sembang isyak dulu, lepas ni kita sambung. Sambung lagi, imam. Sambung. Lepas isyak sambung lagi mengaji. Sampai pukul 8.30, imam kata cukup lah. Cukup, mam? Cukup. Lesen saya sampai pukul 8.30. Mak haji kau bising. Yelah. Dia pun balik, yang suami yang tadi yang belajar dengan imam tadi, mengaji dengan imam, seronok lah tadi, dia pun balik rumah dengan gembiranya. Sampai rumah, Assalamualaikum, salam. Pahal lambat. Ingat rumah ni hotel ke? Dah haka betul isteri dia ni. Suami cakap, abang tadi mengaji, baca pun berterabur. Astagfirullah. Sakit hati suami. Abang mengaji dengan imam, abang dengan imam sama je, lepak kena kopi kan, tak tahu. La ilaha illallah. Teruk suami kena balun itu. Esoknya pergi semasjid sekali lagi, imam cakap, malam ni ngaji lagi nak? Tak apa, bang. Tak boleh, mam. Malam tadi dah kena bantai dengan isteri, mam. Tak boleh. Ya ke? Saya ingat saya je kena, imam pun kena. Bukan imam sini, imam tempat lain. Malam tu lepas maghrib dah balik. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu balik. Sampai rumah bini marah lagi. Hai, awal balik tak semayang ke? La ilaha illallah. Salah juga. Orang lelaki saya pesan, mulai hari ni, kalau balik rumah naik motor sampai rumah isteri tegur, hai, awal lagi ni bang, start motor keluar balik. Kan? Awal ni bang, start motor keluar ni. Gimana tu bang? Awal lagi keluar. Lepas tu dia senyap dah, tak tegur. Senyap je awak ni. Malah cakap awak keluar gitu. Nabi pernah ada seorang Badui, dia tarikkan lidah Nabi tu, kain tu dibuat daripada benang Najran, benang yang kasar, dia tarik zak macam tu, bertanda merah ni. Kemudian Nabi marah ke? Tak, Nabi senyum. Nabi kata, ambil lah. Cuba kalau kita, kau pahal apa masalah kau ni? Betul, itu kalau kita. Tapi Nabi sabar. Pernah diriwayatkan dalam satu kisah, macam mana Nabi tengah duduk, ada seorang sahabat, badannya agak besar, dia tengah seronok bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain, dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi. Dia tengah cerita-cerita tu, dia himpit kaki Nabi. Nabi tak sound pun, kau nak cerita-cerita lah, yang kau himpit kaki aku ni, pahal. Nabi tak banyak tu. Nabi tahan. Nabi tak nak tegur sebab Nabi takut. Kalau Nabi tegur, takut merencatkan keseronokan sahabat yang sedang bercerita tadi. Nabi biarkan. Dah habis cerita tu, Nabi tak sound. Dah sudah alihkan kaki tu. Tak. Nabi perlahan-lahan tarik kaki Nabi. Nampak? Macam tu Nabi. Dekat masjid, tak macam mana ada seorang Badui tu, dia datang kat masjid, dia terlelap. Dalam satu majlis ilmu tu, dia terlelap, terkencing. Tengah duduk macam tu, terkencing. Tak sedar, tak payahlah tengok bawah, ni contoh cerita. Tu tengok pula, apa hal ni? Tak, contoh. Duduk terkencing. Kemudian sahabat nak marah ni, Nabi kata jangan. Nabi senyum. Jadi semua duduk balik. Tak lama dah Nabi sambung kuliah, Nabi cerita dan dalam majlis ilmu ni, serang beberapa ketika Arab Badui itu tadi terjaga dan dia bangun, dia tinggalkan kawasan dia duduk tadi.
Pada ketika itu Nabi kata, sekarang dah boleh bersihkan. Sahabat tanya, kenapa tadi kau larang kami? Nabi kata, tadi waktu kau nak marah dia tadi, nak tegur dia tadi, dia tengah seronok sangat kencing tu. Baru lagi dia tak senar, kencing tengah keluar lagi. Kalau kau tegur dia terperanjat, dia bangun nanti mengirai kencing tu ke sini semua. Tengok. Jadi sekarang bila dah kering tu, tinggal setompok tu, situ je kau perlu bersihkan. Nampak? Nabi, akhlak Nabi tak boleh nak cerita dah. Jangan nak cakap. Pernah seorang fakir bawa buah-buahan bagi dekat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima pemberian aku ni ha. Nabi ambil, Nabi baca bismillah, Nabi makan. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, Nabi makan lagi. Kau suka Rasulullah? Senyum, Nabi ambil lagi. Dekat dengan dia orang ni, dekat dengan Nabi dengan fakir ni ada sekumpulan sahabat. Biasa Nabi ajak kita, hari ni tak diajak ni. Kenapa Nabi tak ajak kita hari ni? Habis Nabi makan, sampai habis, pergi berlalulah fakir tu tadi dengan penuh gembira hatinya sebab Nabi makan habis buah yang dia bagi tadi. Sahabat tadi pun rapat, ya Rasulullah, sampai hati, biasa kau ajak kami makan sekali, kenapa kau tak ajak kami hari ni? Nabi jawab apa? Ketahuilah sahabat sekalian, sesungguhnya buah tadi itu masam. Aku bimbang kalau aku ajak kau nanti, pertama, kau tak dapat tahan mulut kau tu. Kau tersebut masamnya buah ni. Takut kecil hati fakir tu pertama. Dan yang kedua, sesungguhnya aku tidak sanggup membiarkan sahabat-sahabatku makan buah yang masam. Tengok, dalam satu perbuatan Nabi jaga dua-dua pihak. Tu Nabi senyum. Sahabat-sahabat bergurau dengan Nabi. Bergurau macam mana? Bila makan buah tamar, kan? Sahabat-sahabat bila makan buah tamar, biji buah tamar tu dia letak, bila Nabi tak nampak, dia letak kat pinggan Nabi. Dia macam kita makan sate dengan kawan kita, bila kawan tak nampak, lidi tu letak kat pinggan kawan kita, macam dia makan banyak. Macam tu lah. Rupanya zaman Nabi tu dah berlaku dah. Sahabat makan buah tamar tu letak kat pinggan Nabi. Nabi dah perasan, tapi Nabi buat tak nampak. Nabi makan. Sudahnya penuh biji buah tamar tu dekat pinggan Nabi. Lepas tu sahabat tegur, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum. Nabi tak marah kau yang letak tadi, tak. Nabi senyum, alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan. Sebab pinggan ni orang tak ada biji, semua letak kat pinggan Nabi. Tengok Nabi, cara Nabi gurau tak kasar. Senyum. Nabi makan makan apa? Makan masakan isteri dia. Kan bila Nabi makan masakan satu hari tu, Aisyah masak masin. Masin betul-betul. Kan? Tapi Nabi marah ke? Tak. Nabi kata, ya Humairah, dia panggil, wahai pipi kemerah-merahan. Nanti balik orang lelaki buat, wahai pipi, tak apa pipinya kau ni. Tak tahu pula warna apa. Wahai pipi kemerah-merahan, dia kata. Kenapa ya Rasulullah? Nama manja lah. Kenapa ya Rasulullah? Ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa Rasulullah? Kita makan bersuap. Oh ingat ya Rasulullah? Sekarang kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isteri tu suap dia lagi. Bila suap, Nabi kunyah. Nabi tak buat muka masin, tak. Nabi kunyah, Nabi buat muka macam biasa, senyum je. Alhamdulillah. Sekarang bagi aku pula suapkan kau. Bila Nabi suap aja, langsung Aisyah capai pinggan tu bawa ke dapur. Ya Allah, masin ni. Dia faham. Kalau suami kita macam mana? Sini kau. Sini. Kita tak tahu tak darah tinggi kami berapa hari ni. Wah, dia kata tu. Dia terus baca darah tinggi je. Oh, dahsyat betul. Nabi senyum aja. Pernah Nabi ni satu tahap tu Nabi tanya. Bila Nabi pergi rumah isteri-isteri Nabi, kan? Bila Nabi pergi rumah isteri-isteri Nabi, faham?
Faham tak? Bagus faham tu. Setuju tak? Ini hukum ni tau. Janganlah tak setuju. Hukum tu baik dah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, fankihu ma tabalakum minan nisa. Dah beritahu, bernikahlah kamu dengan perempuan yang baik. Masna wa sulasa wa ruba. 2, 3 atau 4. Allah Ta'ala dalam Quran sebut, kahwinlah kamu dengan perempuan yang baik 2, terus 2, 3 atau 4. Fa in khiftum, kalau kamu bimbang, kamu tidak mampu berlaku adil, fawahidah, seorang cukup. Jadi jangan kita sebut saya tak setuju. Jangan tu sabar dulu, tenang. Jangan nak mengamuk dulu. Cuma kalau suami tak beritahu kita memang terasa hati. Betul tak? Betul tak perempuan? Jadi bagi tahulah, betul tak? Bagus orang Siaman ni. Cerita bab kahwin lebih ni digelak-gelak je. Bagus. Tempat lain nak baling pisau dekat bercamah tu. Tak adalah. Jawapan macam pembau tadi. Yang seorang pun tak adil nak lebih. Betul tak? Yang tu kuat jawapannya. Tak adalah. Nabi waktu pergi ke rumah isteri-isteri Nabi itu, Nabi kadang bila pergi rumah isteri, Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Nabi tanya. Belum ya Rasulullah, isteri seorang. Sampai rumah isteri seorang lagi, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum ya Rasulullah. Yang seorang ni cemburu, dah sampai ke giliran Aisyah. Dia hempasnya pinggan dia, bam, berderai. Datang berlari anaknya, ada apa wahai ibuku? Nabi sambil mengutip bilah pinggan yang berderai tadi, Nabi senyum, ketahuilah anak andaku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Sabar tak sabar? Kalau suami kita lah, kita hentak pinggan macam tu, zam, pam. Suami kita kata, kau lain kali jangan hentak pinggan tu, muka ni kau hentak lu. Tak boleh. Orang lelaki tak boleh macam tu. Orang lelaki kena sabar. Kena sabar. Orang perempuan ni memang akan menguji kesabaran kita. Kita kena sabar. Kita beli barang salah, dia orang beli barang tak apa. Tin tin tin, barang sampai. Tin, barang sampai. Tin 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 tin. Tolong cerita dalam seminggu barang yang sampai berapa banyak barang suami? Abang, barang ni untuk kita juga. Itulah alasannya. Yang lelaki, yalah. Yalah. Sabar. Nak senyum. Apa lagi? Nabi juga bersyukur. Kita bersyukur. Pernah satu hari Nabi lapar. Nabi keluar cari makan manalah, nak cari makanan ni, lapar betul. Terserempak dengan Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, apakah gerangan kau berada kat luar panas-panas tengah hari ni? Aku lapar ya Rasulullah. Samalah dengan aku, mari kita cari makanan. Terserempak pula dengan Sayyidina Umar. Kenapa kau Umar? Aku lapar Rasulullah. Samalah kami pun lapar, mari kita cari makanan. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ini jalan-jalan cari makan. Sampailah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Assalamualaikum. Dia bagi salam kat rumah Abu Ayyub. Waalaikumsalam. Ya Allah, terkejut Abu Ayyub. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub Al-Ansari, kami bertiga ni lapar. Ada tak makanan di rumah kamu? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi sebut apa? Alhamdulillah. Nabi pun baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan dan Nabi minum. Dan Nabi sambung dengan satu ayat. Nabi baca, wa amma bi ni'mati
bika fahadith. Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebutkan. Alhamdulillah, malam ni hujan, sejuk ceramah kita. Alhamdulillah, tak cukup dengan sejuk, atas pentas tambah kipas. Terima kasih banyak kepada penganjur. Kan? Alhamdulillah, hari ni tak hujan, boleh sidai kain. Sebut Alhamdulillah. Selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Kenduri pergi umrah. Cuba jangan sangka buruk perempuan. Dalam hati tu dah biasa sangat sangka buruk. Lambat perempuan. Bau wangi lain mesti jumpa perempuan. Banyak lagi orang lelaki nak fikir pasal negara, tentang warna yang nak dipilih, nak pangkah siapa. Tapi itu kita tak cerita malam ni lah. Tak, maksudnya banyak lagi orang lelaki fikir tentang kehidupan ni. Tapi bila orang perempuan sebut, ni mesti tengok perempuan kan. Orang lelaki nak keluar rumah bekerja, cuba cakap, abang kerja elok ya, saya tunggu kat rumah tau, saya masak lauk kegemaran abang. Tak boleh ke? Ni keluar ni pakai lawa-lawa, jangan sibuk tengok janda. Suami tak pernah fikir pun pasal janda. Sebab kau sebut, langsung teringat. Faham? Doa yang baik-baik. Jadi tentang syukur, satu ketika pernah Nabi dengan Aisyah dah berada di dalam selimut berdua. Nabi kata, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang 2 rakaat? Itu bukan tanda Nabi takut bini. Tak, Nabi guna bahasa puitis. Sudikah kiranya kau izinkan aku bersolat barang 2 rakaat? Macam ni lah suami, izinkan abang pergi berjuang di medan perang. Bukan minta izin. Bahasa tu bahasa cantik. Jadi kalau lepas ni suami gunakan ayat tu, wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku pergi minum dekat depan tu, bersama dengan rakanku sebarang 2-3 minum kopi O. Faham tak? Isteri jawab lah dengan bahasa puitis, pergilah kau, memekak aja. Bukan macam tu. Pergilah kau wahai suamiku, tapi janganlah lama-lama, hatiku rindu. Macam tu barulah betul. Jadi bila Nabi bangun, Nabi minta izin, pergilah kau, sesungguhnya aku lebih suka kau terus berada di dalam selimut ini ya Rasulullah, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Nampak bahasa cantik. Tidaklah saya lebih suka abang terus berada di rumah ini, tapi apakan daya, abang nak jumpa dengan kawan abang, tapi janganlah lama tau. Jangan biarkan saya dilanda derita kerinduan. Macam tu kaedah dia. Balik nanti buat. Jadi Nabi bila bangun daripada tu, tempat tidur tu, Nabi pergi, tiba-tiba terdengar bunyi macam air mengelegak. Bunyi Nabi ambil wuduk tu, bunyi mengelegak. Rupanya bunyi apa? Bunyi Nabi menangis ambil wuduk. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Sampai Nabi berdoa, Nabi menangis. Aisyah tanya, kenapa kau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku kerana Allah mengurniakan aku sedemikian. Nabi yang tak ada dosa pun menangis solat syukur. Kita yang banyak dosa ni lag lagi. Nampak tak? Apa lagi? Nabi juga bersenda gurau. Nabi bersenda gurau dengan isteri, main lumba lari. Nabi main kejar-kejar dalam rumah. Balik nanti buat dalam rumah, jangan kat luar. Takut jiran nampak. Weh, tu bukan imam ke? Kan? Dalam rumah Nabi bergurau senda dengan isterinya. Nabi kalau minum air tu, Nabi kalau minum air tu kan, gelas tu kan, dah ni bagi tahu aja. Tapi kadang-kadang bila kita cakap tu makbul.
Nabi kalau minum, betul tak saya cakap? Terima kasih Haji. Terima kasih. Terima kasih banyak Haji. Allahu Akbar. Terima kasih ya. Saya sebut itu tadi. Kan? Bila minum, Nabi kalau minum, betul lah. Meja tu kena rapat kan, saya nak letakkan takut jatuh. Sampai tak? Tak sampai, takut sampai. Alhamdulillah. Terima kasih Haji. Nabi kalau minum dengan isteri dia, Nabi dia kata apa? Tadi kau minum dekat sini kan? Kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Bismillah. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Mak bau mulut kau, dia kata. Jadi gosok gigi dulu. Nabi macam tu. Lagi satu sebenarnya saya suka macam tengok ni. Ini yang sepatutnya kita kena buat. Bila dengan tetamu, dengan suami, bagi air, siap alas. Dari segi adat ni, ada adat dan adab. Ini first ni, masjid yang bagi cawan dengan tapak dia sama. Ada kadang tapak tu tak kena, main letak aja. Bagus, ni kena. Kan? Jadi bila kita bang jemput minum bang, kan nampak adab dia tu. Suami ambil, terima kasih banyaklah. Nak apa? Bismillah. Enggak. Ini bagi suami, bang minum bang. Ingat kelab malam ke? Ni betul cakap ni. Orang tua-tua dulu, kalau kita bagi tak ada alas, dia balik ni, pecah. Macam miskin sangat. Wahal memang miskin pun. Tapi maksud miskin itu miskin adab. Sebab tu. Apa lagi? Nabi kalau isteri dia nak naik kenderaan, Nabi tadah kaki Nabi tu, lutut Nabi tu jadikan lapik, letak lapik ni supaya isteri ni boleh pijak untuk naik kuda, naik unta, naik kenderaan. Lutut ni jadi tangga. Jadi kalau orang lelaki nak buat, kena kaji dulu kilogram bini kita berapa. Kalau tengok daripada semangat ni, la ilaha illallah, takut tak ada ni, ya Allah, ya Allah, ya Allah, apa yang kau makan ni timahu, perak patah pula. Satu hal, hati-hati. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap terus. Saya ceramah di Simpang Renggam Johor, makcik tu jawab, tak muat besen. Siapa suruh pakai besen? Kau seorang pun tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, tentu-tentu besar. Imam bercakap, jangan lama-lama ada orang meninggal ni. Dia kata, hati-hati. Tak, tapi Nabi dengan isteri Nabi kalau mandi dalam bekas sama tu tanpa seurat benang. Isteri Nabi siram pada Nabi, Nabi siram balik air pada isterinya. Bila isterinya siram balik pada Nabi, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ini nanti. Tengok, balik ni buat. Kalau tak ada tu pun dekat shower pun tak apa, balik kan dah buat. Assalamualaikum. Mana pula isteri aku. Assalamualaikum. Bunyi sayup je. Salam dalam bilik air. Iya. Apa lagi? Begitu juga kalau kita tengok Nabi kita ni, kan, serajin bersedekah, maka kita pun bersedekah juga. Apa lagi? Nabi jaga silaturahim. Itu sebab saya nak pesan, tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang besar dalam negara kita, namanya pilihan raya.
Jadi nak pesan pada semua, jangan gaduh-gaduh, jaga silaturahim. Masing-masing ada pemikiran, ada idea siapa yang baik pada pandangan kita. Jadi jangan gaduh-gaduh. Pergi sana pangkar. Kau tak suka dengan calon tu, kau pangkar muka dia, ni rosak. Tak adalah, jangan buang undi macam tu. Undi betul-betul siapa yang kita suka, kita percaya, kita undi. Dah balik senyap, jangan bising-bising dah. Menang terima, kalah terima. Tapi janganlah bila dah menang kau pergi cakap yang kalah tadi. Apa perasaan kau bila dah kalah ni? Jangan. Tu kau cari pasal namanya. Jangan. Cukup-cukup lah. Jangan. Kita tak nak masyarakat kita berpecah belah. Jangan. Datang masjid, terus lupakan. Tu perbezaan politik, lupakan. Kita di sisi Allah sama je. Dan untuk pengetahuan semua, kadang-kadang kita bergaduh kat kampung-kampung ni pun heran kadang. Sedangkan mereka dekat sidang dewan, dekat parlimen tu elok, minum sesama, tepuk tampar bergurau elok, kita pula bergaduh. Tak usah. Jangan layan, jangan percaya sangat benda-benda dalam media sosial ni. Sudah. Nak pangkar. Dah, balik senyap. Ya. Silaturahim jaga. Sebab Nabi sebut, tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Nabi sebut dalam satu hadis. Saya ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jadi jangan sama sekali kita memutuskan silaturahim. Tolong jaga. Kemudian Nabi sabar Nabi ni. Apa orang tak buat dekat dia? Bini Abu Jahal, bini Abu Lahab. Nabi tengah semayang tu, dia boleh ambil isi perut unta dengan isi perut lembu ni, letak dekat tengkuk Nabi. Busuk. Masa tu Fatimah marah betul. Tapi Nabi kata sabar. Nabi kena baling batu ketika Nabi menyebarkan dakwah di Taif bersama dengan Zaid bin Harithah. Apa jadi? Berdarah-darah Nabi kena baling. Tapi Nabi apa? Sabar. Malaikat kata, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata, jangan. Barangkali mereka tidak beriman kepada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman kepada Allah dan kepada aku. Rupanya betul hari ni. Kalau sesiapa pergi Taif, dia akan tengok hari ni 100% penduduk Taif Islam. Bayangkan kalau dulu Nabi bersetuju dengan proposal malaikat pada ketika itu. Tentu Taif melenyap atas muka bumi hari ini. Itulah dia. Sayangnya Nabi, sabarnya Nabi. Itu sebab dalam keluarga pun Nabi banyak sabar. Dengan isterinya pun Nabi banyak sabar. Dengan anak-anak, dengan anak-anak pun dia tegur dengan baik, berhikmah. Macam itulah kita patutnya kena buat. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita tahu bahawa Nabi ni adalah contoh ikutan yang terbaik. Tak ada yang lebih baik daripada itu. Bila Allah Ta'ala sebut, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, pada diri Rasulullah tu ada contoh ikutan terbaik. Terbaik confirm, muktamad, mutlak, confirm. Bukannya dalam Quran tu sebut sungguhnya pada diri Rasulullah tu ada ciri-ciri bajet-bajet baik. Tak ada. Macam baik tak, boleh jadi baik tak, memang baik, terbaik, maka kena ikut. Tu sebab kadang-kadang kita sewenang-wenangnya cakap bahasa kita. Contoh apa tau? Kau ni cubalah maafkan orang, Nabi pun ampunkan umat. So apa ayat itu? Itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Kalau Nabi dengar, tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab tujuannya Nabi ni menyebarkan akhlak ni supaya kita ikut. Bukan suruh bezakan kita dengan Nabi. Nabi suruh ikut. Yang baik-baik ni ikut semua. Bercakap dengan baik. Ingat tak kisah perempuan tua yang buta, yang hina Nabi hari-hari? Setiap kali Nabi lalu, dia hina, dia maki Nabi. Sahabat-sahabat mengeltar-ngeltar dah badan ni, tapi Nabi tahankan, sabar. Sabar. Satu hari tu lalu Nabi tengok makcik tua yang buta ni tak ada. Mana pergi makcik tu? Biasanya dekat sini. Padan muka dia Rasulullah. Kenapa pula? Dia dah sakit terbaring, tak boleh bangun. Padan muka dia. Jangan. Nabi kata tak baik. Nabi boleh pergi pula rumah dia, suapkan makan. Suap makanan tanpa pengetahuan makcik. Nabi suapkan makan. Setelah Nabi wafat,
Aisyah ditanya oleh ayahandanya Abu Bakar, apa amalan Rasulullah waktu hidup yang kau ingat? Yang ini. Salah satunya apa? Menyuapkan makanan pada makcik tua yang buta. Maka Saidina Abu Bakar nak cuba inisiatif tu. Dia bawanya roti. You know what I mean by roti? Orang Sri Aman biasa sebut roti tu bread. Jadi Saidina Abu Bakar digambarkan dalam satu riwayat, dan Abu Bakar nak suap perempuan tua ni, roti tu dia cecah dulu dengan air biar dia lembut. Dah lembut tu dia suapkan perlahan-lahan, cermat, punya berhati-hati. Bila masuk je dalam mulut makcik tua tu, makcik tu luahkan balik. Tui, dia kata, mana dia orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut daripada kamu. Menangis Saidina Abu Bakar. Aku suap lembut dah. Nabi boleh suap lagi lembut lagi padaku dengan tahap hari-hari makan maki hamun orang tua tu. Cuba kalau kita diberi peluang menyuapkan kepada mulut orang yang maki hamun kita hari-hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Silat-silat kau suap, kau gadak dengan sudu tu, zap, ambil kau kata. Tapi Nabi tak macam tu lah. Halus dan mulusnya akhlak Nabi dan adab Nabi. Nampak? Makan sirih berpinang tidak, pinang ada di kota Melaka. Makan sirih mengenyang tidak, tagah dek budi dengan bahasa. Cakap elok-elok, cakap baik-baik, buat perbuatan yang baik-baik dan beradab. Tengok ni anak-anak muda, alhamdulillah, walaupun dengar ceramah ni dia tak berlari-lari, dia relax aja. Bagus, jaga adab. Datang majlis ilmu senyap aja. Walaupun dah lama, walaupun dia cuba menahan keperitan kakinya bersela. Dia buat-buatlah tepuk tak gelak ya. Dia ketuk lutut dia. Saya faham tanda-tanda tu, saya faham. Kan? Aduh, lamanya ceramah dia kata kan. Bukan selalu datang. Kalau mencari pokok berbuah, pucuk elobek dahan berdaun. Kalau nak jadi insan bertuah, duduknya beradab, tegak je bersantun. Itu dia. Jaga adab. Nak cari menantu pun kena macam tu. Nabi aja tengok apa? Pertama tengok li jamaliha, tengok kecantikan dia, kena tengok buruk lawanya. Sebab nak mengadap dia bukan sehari. Kedua tengok apa? Tengok kekayaan dia, harta dia, tengok macam mana nak hidup dengan dia ni. Dia ni kategori apa? Ketiga tengok keturunan dia, buluh betung ke? Jawa Mendeliang bukan, tengok keturunan yang baik-baik. Yang keempat tengok agama. Dan Nabi kata kalau tak ada pun, paling tidak tengoklah agama, bahagia dunia akhirat. Kalau ada agama, muka tak lawa boleh adjust. Hari-hari ambil wuduk percaya wajah. Giginya walaupun tak cukup satu, manis sangat nampak. Yang satu tu manis betul, sebatang pun tak ada dah. Harta walaupun tak ada, mungkin berkat tingkat ketaatan pada Allah dan Rasul, Allah murahkan rezeki. Keturunan ni mungkin dulu tak baik, tapi sebab taat pada Allah dan Rasul, dia berjaya membentuk generasi yang baik-baik selepas itu. Ini bila datang Minang kan, kau kerja apa? Gaji berapa sebulan? Kereta tu kereta kau, kereta bapak kau? Semua tanya. Cuba tanya, cuba baca Fatihah. Oh, betul. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah tu apa? Dia tanya Fatihah tu apa? Hafil. Ingat tak kisah yang budak tu, yang 3 orang datang tu? Pakcik tu cuba dia. Kamu bertiga nakkan anak aku nak cuba. Nama kamu siapa? Nama saya Mat Duha, pakcik. Kamu baca surah Duha.
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal laili iza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Bagus, tapi tajwid tu jaga. Panjang pendek tengok, dengung, mana nak berhenti, mana nak sambung. Tengok. Baik-baik pak cik. Kamu nama siapa? Nama si Anas pak cik. Kamu baca surah An-Nas, senyum budak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kau main budak tu. Bagus. Budak ketiga tu dah risau. Nama dia Yasin. Habislah. Kenapalah mak ayah aku bagi aku nama ni? Habis budak kedua tu, bagus, kamu bacaanmu bagus semua, tapi cuma hati-hati. Dekat tu jangan panjang sangat, jangan pendek sangat yang dekat sini. Kamu nama siapa? Berpeluh budak tu. Pak cik terus terang cakap, nama saya Yasin, tapi mak ayah saya panggil saya tu Allah Wahad. Nampak sangat menipunya. Melampau betul. Lagi panjang pula nama gelaran, mana nama betul? Gelak pakcik tu tak adalah. Saya nak cuba kamu baca je. Tak apa. Kamu tak payahlah baca surah Yasin. Jangan risau. Membohong agak-agak lah. Nampak tak? Tu sebabnya penting. Tu sebab Imam Malik pun ada pesan. Kita ni ada satu benda yang paling kita tak boleh lawan tentang Nabi kita apa? Adab. Akhlak Nabi. Nabi pernah nampak makcik tua dekat yang berbangsa Yahudi di pasar. Makcik, boleh saya tolong angkat barang makcik ni? Baiknya anak ni. Anak daripada mana? Saya daripada Mekah makcik. Daripada Mekah? Hati-hati. Kenapa makcik? Kat Mekah ada seorang budak nama dia Muhammad. Jahat budak tu. Yang tolong Nabi Muhammad ni. Nabi marah ke? Tak. Nabi senyum, Nabi angkat barang makcik tu. Sampai dekat rumah makcik tu, dia letak barang. Anak ambil lah upah ni. Tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni. Siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Senyap makcik tu. Akhirnya semua orang approve, mengiktiraf akhlak Nabi sebagai yang terbaik. Nabi tak pernah melentik. Kita orang cakap sikit dah marah, cakap sikit dah marah. Sabar. Kata Imam Malik, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Nak beritahu adab penting. Bukan kata tak payah belajar. Maknanya kalau belajar disertakan dengan adab, lagi baik. Anak murid senior kepada Imam Malik, namanya Abdul Rahman bin Qasim, dia mengabdikan dirinya belajar ilmu dengan Imam Malik selama 20 tahun, tetapi 18 tahun dihabiskan untuk belajar adab sahaja. Kena jaga adab. Itu sebabnya apa-apa pun yang kita buat, itu menggambarkan diri kita, menggambarkan akhlak kita. Hati-hati. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal yang diberikan itu. Kalau kejap-kejap menunjuk, kejap tepuk lutut, saya faham. Tak payah beria sangat. Bila saya pandang dia, masa tu dia tunjukkan. Kenapa? Perlu ke? Tak apalah. Ada yang tidur? Dia ada satu doa, kalau kita baca boleh hilang ngantuk. Pernah tak ustaz dalam kuliah doa sazah dan kuliah doa ajar doa tu? Pernah tak? Tak pernah. Doa tu kalau kita baca, insya-Allah orang yang dah tidur pun dia akan segar. Pernah tak? Oh tak pernah. Dia senang je doa tu. Siapa nak salin-salin boleh, senang je bismillah. Dia senang je nak ingat bismillahirrahmanirrahim. Wabil lahil taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah doa. Kau rakam. Tergamar, beria nak ambil. Tak, doa tu kalau macam wabillahi taufik wal hidayah, sampai bangun. Dah habis ke? Bangun dia. Segar. Tapi saya belum baca lagi doa tu. Saya baru ajar je. Okey. Dia record tu bunyi lana ayat tu. Tak apalah, saya bacalah doa tu. Jadi apapun saya ucapkan terima kasih banyak. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan.
Seterusnya tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut jasa baik tuan-tuan dan puan-puan menjemput rasa nak junjung. Jadi itu saja daripada saya. Cuma sedikit makluman, saya nak maklumkan kalau tuan-tuan dan puan-puan ada masa nanti di luar